واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Untuk sama-sama kita melihat satu ayat yang agak pendek tetapi ianya mempunyai kepentingan yang besar, kesinambungan daripada fardunya puasa pada bulan Ramadan, dan kita ingin memastikan bahawa roh daripada puasa pada bulan Ramadan itu terjelma dalam kehidupan kita, berteraskan pada ayat 188, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Safa. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini ramai rakan-rakan kita di studio. Daripada Perak katanya. Ya, betul. Dua-dua hari ini daripada kampung Safas. Oh ya. Yang pertama daripada Hal Ehwal Wanita ataupun Ehwal Masjid As-Salihin, Taman Senai Baru JB. InsyaAllah bersama dengan kita, dan juga Amal Suri Bomber Slim River Perak. Slim River. Dua-dua sah. Dua-dua ya. Saya lahir dekat Perak ya, membesar dekat Johor. Ya. Jadi alhamdulillah, ahlan wa sahlan, dan juga kepada semua grup Istiqamah ya, kumpulan Istiqamah yang terus setia bersama. Tuan-tuan yang berada di rumah untuk terus share, kongsikan di Facebook, di YouTube, atau memaklumkan pada rakan-rakan bahawa program ada di pelbagai rancangan TV station Ustaz ya, di TV9 dan insya-Allah juga di Astro Oasis dan juga di TV Al-Hijrah ya, menjelang Ramadan. Jadi kita doakan yang terbaik kepada semua yang hadir di studio, yang berada di rumah, dan kita ingin mulakan dengan doa kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi satu ayat 188 daripada surah Al-Baqarah. Iaitu kandungan bagi ayat 188 ini adalah larangan memakan ya, larangan makan dan mengambil harta orang lain secara batil, secara tidak sah. Mari sama-sama kita baca ayat 188 ini untuk kita ulang balik. Telah pun dibaca sebentar tadi Ustaz ya, tapi kita ulang balik untuk kita memahami mengapa ayat ini muncul selepas ayat 183 hingga 187 berkaitan dengan puasa dan Ramadan, bersama Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Puan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia dalam My Quran Time 2.0 ini, dan juga tak dilupakan kita dimeriahkan lagi pada hari ini penonton-penonton di studio kita turut bersama, Alhamdulillah. Dan special hari ini satu ayatnya pendek saja, lebih kurang 2 baris begitu saja, untuk sama-sama kita baca dan tadabbur berulang kali. Sudah pastilah yang istimewanya kali ini kita lebih fokus, lebih memahami ayat sempena kita nak masuk melangkah bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pasti persediaan yang sangat penting untuk kita perlu ada, persediaan dari sudut ilmu pengetahuan. Kerana tanpa ilmu sudah pasti kita akan mencari-cari, ataupun kadang-kadang kita pergi ke Mekah Ustaz Fas, bila melihat Kaabah, kita lihat kadang-kadang ada setengah
tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat Sehingga apa. diam saja. Tak Mhm. tahu nak melakukan apa-apa ataupun istilah kita macam bingung sedikit. Bingung. Adalah sekali handphone sajalah yang Ya, ada kat situ. betul. Jadi persediaan sangat penting. Kita nak masuk sebulan Allah berikan kepada kita, kasihnya Allah pada kita, peluang untuk kita jadi hamba yang baik sepanjang tahun. Setiap tahun kita bertemu Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan. Kita nak baca ayat 188. Kita dengar terlebih dahulu. Dan lepas ini insyaAllah ada segmen kita akan sama-sama membaca insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-188. Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Ya, pendek sahaja Allah nyatakan selepas panjang kalau nak cakap berjela lah Ustaz ya, tentang ayat puasa dan juga berkaitan dengan Ramadan. Ya. Dan apa yang kita faham daripada sini, apabila kita masuk kepada bulan puasa ataupun bulan Ramadan, itu adalah satu jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebabnya kalau kita menyatakan, biasa orang cakap pergi umrah ataupun haji Ustaz ya, pada ayat 158 sebelum ini kita bertemu dengan sa'i, dan kemudian pada ayat 189 ini, selepas ayat ini bercakap tentang al-hajj ya, al-hajj. Jadi umrah dan hajj, sebelumnya umrah ya ataupun berkaitan dengan sa'i, dan juga hajj di tengah-tengahnya adalah berkaitan dengan puasa. Apa yang kita faham? Maksudnya ialah kalau katakan tuan-tuan belum lagi dijemput pergi ke umrah, belum lagi dijemput ke hajj ya, ataupun telah dijemput tapi kali ini Ramadan kali ini tuan-tuan berada di Malaysia contohnya ataupun di negara masing-masing, maksudnya kita tahu bahawa itu adalah jemputan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukannya kalau saya puasa ni ini biasa-biasa. Ya, kalau umrah haji tu ini jemputan daripada Allah. Bukan. Sebenarnya bukan semua orang di dunia ini yang dapat jemputan untuk masuk Ramadan Ustaz. Ya, ataupun tidak mendapat jemputan untuk berpuasa disebabkan oleh mungkinlah kerana sakit dan sebagainya, rusah yang telah kita pun pelajari. Baik. Jadi apakah kesan apabila seseorang itu bersedia dengan Ramadan dan juga buat yang terbaik daripada Ramadan? Allah nyatakan kesannya ialah salah satunya wala taakulu amwalakum bainakum bil batil, iaitu jangan kamu makan harta di kalangan kamu dengan batil. Ini adalah kesan apabila seseorang itu berkali-kali Allah nyatakan pada ayat 183 tattaqun ya, kemudian pada ayat 185 tashkurun, pada ayat 186 di hujung itu yarshudun, dan pada ayat 187 itu di hujung itu la'allahum yattaqun. Sekali lagi ya, takwa, syukur, dipimpin atas jalan hidayah, dan diulang lagi perkataan takwa. Makin seseorang itu mencapai tahap takwa, syukur ya, dipimpin hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan, latihan 30 hari, maka dia akan jadi amat sensitif Ustaz. Amat sensitif. Perkara yang halal, kuih tiaw halal pun kan. Tuan-tuan yang di studio, siapa yang suka mi goreng angkat tangan? Suka mi goreng. Okey. Siapa yang suka air katira? Ini orang Johor lah Ustaz kan. Ya. Air katira kan, warna hijau tu sedap ya, tetapi pada waktu siang pada bulan Ramadan kita kena tinggalkan. Kerana apa? Kerana itu adalah latihan untuk kita. Kalau yang halal yang sedap itu pun kita sanggup tinggalkan kerana halalnya, kita tinggalkan kerana puasa, maka apatah lagi kalau ianya batil Ustaz. Ya, wala taakulu amwalakum bainakum bil batil. Seseorang itu akan menjadi amat sensitif
Yang halal pun dia tak berani. Mandi Ustaz ya, mandi. Sebenarnya tak ada siapa pun perasan kita ni sedap dia minum pada waktu puasa tersebut. Tetapi kita tak berani untuk menelan air tersebut. Kerana apa? Kerana kita beriman. Ya ayyuhallazina amanu, awal ayat 183 itu, saya ni beriman, saya tidak akan buat perkara tersebut. Maka apabila seseorang itu amat sensitif pada perkara halal, seseorang itu akan mempunyai daya tahan untuk jangan makan harta di kalangan kamu dengan batil. Apakah kefahaman batil ini? Satu, mencurilah Ustaz. Kan? Takkan mencuri, takkan merompak. Apa lagi? Kalau katakan seorang yang pergi kerja, ya, masuk clock in, kemudian dia clock out, dia akan pastikan bahawa dia akan buat kerja yang betul dan bukannya dia pergi 2 jam pergi kafeteria, kan? Kemudian bos suruh buat kerja, dia pergi bagi kerja pada orang lain. Perkara-perkara tersebut di hujung bulan dia ambil gaji secara full ataupun penuh, tetapi sebenarnya apakah yang berlaku pada waktu itu? Makanan ataupun harta tersebut adalah batil. Dan ini menunjukkan bahawa puasanya pada Ramadan itu mungkin tidak membawa kepada rasa takwa. Orang yang rasa bertakwa, dia akan cuba mengelakkan daripada azab besar daripada Allah di dunia dan juga di akhirat. Waqina azaban nar. Dan salah satunya ialah jangan makan daripada harta yang batil Ustaz ya. Jadi bagi orang yang pembisnes, orang yang bisnes, apa pula dia punya kefahamannya? Dia takkan scam orang atau mentipu orang Ustaz. Kan contohnya dia kata, oh awak tak bayar bil ya 3-4 bulan, saya potong line awak, tapi awak kena bayar sampai 2 tahun pasal awak sudah berjanji untuk ambil servis ini selama 2 tahun. Perjanjian-perjanjian yang menyebabkan makcik ke pakcik ke yang tak tahu kerana fine print Ustaz kan, yang kecil tu dia tak baca, akhirnya dia berhutang, dia punya sitos dia pun teruk disebabkan apa? Kerana rupa-rupanya dia tak pun guna line internet ke ataupun telefon dan sebagainya kerana kena bar, tetapi rupa-rupanya syarikat-syarikat itu terus mengenakan bil sampai 2 tahun dan menzalimi kepada makcik-makcik ini. Sesiapa tuan-tuan yang bekerja di situ, kalau ada kenal anak-anak kerja begitu, ambil gaji daripada skim pembayaran yang begitu, sebenarnya memakan harta yang batil dan kita khawatir ianya menjemput api neraka ke dalam tubuh badan ahli keluarga kita. Na'udzubillah min zalik. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9 juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته
واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk kita melihat kepada ayat 188 sebagai satu hubungan sesama manusia, kesan daripada seseorang itu ditarbiyah, dilatih pada bulan Ramadan, dan lebih daripada itu, kalaupun seseorang itu tidak ditarbiyah oleh Ramadan, sepatutnya ayat 188 ini menjadi amalan dalam kehidupan kita, peraturan yang penting. Dan sebentar tadi Ustaz Tirmizi, kita membaca ayat ini pada bahagian pertama, makan harta secara batil ini macam-macam cara. Biasa orang cakap mencuri, merompak, tetapi juga kalau rasuah, maksudnya dia bekerja, dan dia kata fail ini banyak, tapi kalau saya nak naikkan fail tersebut cepat, RM5. RM5 itu sebenarnya adalah menjemput api neraka ke dalam perut anak kita. Nauzubillah min zalik. Perkara itu bagi orang yang bertakwa, dia tahu bahawa RM5 ni tak ada apa pun. Dia rasakan bahawa RM5 ini yang saya nak jauhkan, kerana saya tahu Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi saya 500, 5,000 anytime, dan lebih daripada itu apabila saya dijemput di dalam syurga nanti, RM5 itu adalah sesuatu yang saya memang tidak perlukan sama sekali. Jadi ini adalah mindset ataupun cara fikir bagi orang yang berpuasa. Inputnya iman dan outputnya, hasilnya adalah takwa. Mengikut peraturan la'allakum tattaqun pada ayat 183, la'allahum yattaqun pada ayat yang ke-187. Jadi puasa ni Ustaz, ayat 183 pun tattaqun, pada 187 pun tattaqun, yattaqun. Nak ceritanya ialah cara nak mengendalikan setiap insan dalam masyarakat ini untuk memastikan negara ini, pemimpin-pemimpin yang ada sekarang Ustaz, nak pastikan mereka ini tidak rasuah, ialah kena cek puasa mereka. Nak cek puasa dengan 183 hingga 187 itu, dan perlu ada training sebenarnya. Siapa yang nak bertanding kena cek dahulu elemen-elemen puasa, solat, Quran, doa, dan juga dia bagaimana dia menghargai kepada perkataan takwa di dalam kehidupan. Kalau kita tidak memilih pemimpin yang bertakwa, kerana yang memilih pun tak tahu apa maksud takwa sebenarnya, maka kesannya apa tuan-tuan? Kesannya kita biarkan harta rakyat ataupun harta sesuatu organisasi itu dimakan pada bila-bila masa. Dan lebih daripada itu, apakah yang dibuat oleh orang yang tidak bertakwa? Watudlu biha ilal hukam, iaitu dia memberi rasuah kepada pemerintah ataupun hukam, ini hakim maksudnya, yang membuat sesuatu, yang ada kuasa pada sesuatu perkara. Jadi ini adalah budaya yang boleh muncul pada bila-bila masa, kerana bila saya beri waktu dulu itu seperti melobi Ustaz, Kalau saya lobby, saya punya fail tolong angkat cepat sikit, ataupun saya sepatutnya nak tanah dan orang lain nak tanah, tetapi disebabkan tolonglah bagi DO, tolong bagi saya tanah, tak payah cakap pun, bawah meja saja. Maka itu adalah kesan apabila takwa tidak muncul. Puasa mungkin dia tak makan dan tidak minum, tetapi tidak mencapai takwa yang sebenarnya, kerana makan dan minum bukan sekadar objektif puasa, tetapi puasa itu adalah objektifnya untuk mencapai takwa, sehingga mampu untuk mengelak perkara yang batil dan juga tidak melobi kepada pemimpin, kepada peguam, orang yang berkuasa, litakulu fariqam min amwalin nas bil ism, iaitu untuk makan harta manusia dengan dosa. Perkataan watudlu ini muncul dalam beberapa surah, salah satunya daripada surah Yusuf ayat 19. Yang ni kita nak cuba tengok sikit Ustaz, Surah Yusuf ayat 19. Kita baca, tuan-tuan yang ada di studio, yang di rumah, cuba kita tengok surah yang ke-12, mari kita tengok sikit.
Untuk kita memahami secara lebih jelas lagi apa kaitannya perkataan ini, jadi dipersilakan Ustaz Tir, ayat 19 surah Yusuf. Baik, kita nak beralih seketika tadabbur kita pada hari ini pada surah Yusuf, Nabi Yusuf alaihi salam, ayat yang ke-19. Sudah pasti ada tadabbur yang menarik di sini, insya-Allah. Kita baca terlebih dahulu. Surah 237 Ustaz ya. Betul, muka surat 237 ayat 19 kat tengah-tengah tu. Boleh baca tak? Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. صدق الله. Dan datanglah sekelompok musafir, mereka menyuruh seorang daripada mereka mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya, ya, iaitu fa'adla dalwah. Dia berkata, oh gembiranya, ini adalah seorang anak muda. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Perkataan yang kita fokuskan tuan-tuan ialah fa'adla dalwah. Ya. Perkataan itulah yang digunakan pada ayat 188 tadi, iaitu watudlu. Watudlu ini ialah dia macam timba tadi tu, diturunkan, ya. Lepas tu naiklah Nabi Yusuf masuk ke dalam timba tersebut, diangkat. Wah, ini adalah seorang yang comel, contohnya, ataupun seorang yang handsome lah, ya, anak remaja, ya. Jadi, apakah aktiviti lobbyist, pelobi ataupun orang-orang yang digelar di sini sebagai perasuah, Ustaz, ya? Dia kerja dia pandai, dia bawa timba, kemudian dia letak dekat depan DO ataupun pemimpin, menteri dan sebagainya, dia letak duit dalam tu. Dia letak duit. Lepas tu dia akan tarik, kan. Nak tak menteri ni ikut pada timba tersebut, ya, yang ada duit, ya. Dan kalau menteri itu ikut, maka dia luluskan projek tersebut walaupun dia tidak berhak untuk mendapat perkara tersebut. Jadi ini aktiviti bagi orang yang tidak dapat mengekang hawa nafsu dalam bulan Ramadan. Ruh daripada Ramadan untuk takwa itu tidak terjelma sehingga kan dia berani untuk mengumpan, Ustaz. Istilah mudahnya mengumpan lah. Nah, Hakim, saya bagi sikit dalam envelop ni, tak cukup berhubung dengan saya, ataupun bagi orang yang pengawal semua di dalam perjalanan nak pergi kepada hakim tu mesti kena bagi juga, kan? Belum lagi yang lebih bijak lagi, Ustaz, ya. Dia rasa macam dia tak bagi apa-apa, tapi dia setkan tender. Tender itu hanya boleh didapati oleh satu company sahaja. Dan dia cuba susahkan agar dia tahu bahawa company ini sahaja yang dapat tender tersebut, dan ini juga akhirnya menjadi sumber pendapatan tambahan, ya, untuk dia pergi beli kereta baru ataupun pergi ke Los Angeles selepas ini. Jadi ini adalah aktiviti orang-orang watudlu biha ilal hukam, kerana nak memakan harta di kalangan manusia secara dosa. Ini juga adalah sebagai satu templak daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang diharapkan kita, tuan-tuan yang berada di studio, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, adik keluarga kita kena pastikan Ramadan adalah jemputan daripada Allah untuk mencapai takwa. Sebagaimana kita pergi umrah dan haj, harapnya balik umrah, balik haj, balik Ramadan ini takwa terjelma sehingga kan perasuah-perasuah semuanya tidak lagi bermaharajalela. Dan kita tahu bahawa jangan sokong kepada mereka ini, ya, orang yang buat bisnes, yang menipu, scammer, yang membuat apa istilahnya, yang isu daging baru ni, kan, yang dia cuba untuk kawal kepada bisnes tersebut. Semua perkara-perkara ini adalah lambang kepada kebatilan dan juga watudlu biha ilal hukam, yang kita minta negara ini dijauhkan. Tidak ada peluang, tidak ada cara lain kecuali membina takwa dengan berpandukan kepada Al-Quran. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataannya ialah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Perkataan batala itu lawan kepada al-haq, ya, iaitu makanan yang benar, yang sah.
batil ini adalah sesuatu yang tidak sah. 36 kali disebut di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, dalam surah At-Taubah, dalam surah Al-Kahfi, yang kita doakan agar pemimpin-pemimpin yang ada dan juga kepada ahli keluarga kita. Kita mula dengan ahli keluarga kita dulu Ustaz ya. Ahli keluarga kita dahulu sensitif ya. Waktu bulan puasa kita tak ambil kita punya nasi ayam walaupun dia dalam plastik hitam kan, dan kita pastikan bahawa semangat yang sama ketika ada peluang-peluang ya, pasal rasuah ini dia ada peluang Ustaz ya. Peluang dia dekat ni je, boleh ambil dekat tepi meja, boleh dapat peluang pendapatan tambahan, duit raya, duit pelincir, macam-macam istilah digunakan, tetapi sebenarnya Allah menyatakan bahawa ini adalah aktiviti ism, dan bila cakap tentang aktiviti ism ini memang buat secara sengaja. Buat secara sengaja. Tak ada orang yang dia scam orang, tak ada. Dia kalau scam mungkin sekali je lah. Tapi kalau berkali-kali, dan masalah tentang ithim ini ialah dia ketagih Ustaz. Ketagih. Dia dah dapat, saya ada jumpa kawan, dia dah dapat rasuah, dia kata susah dia nak keluar daripada kerja kontrak tersebut pasal dengan rasuah itulah dia bayar, dia tak cakap rasuah, dengan pendapatan itu dia bayar kereta 2 biji Mercedes dan juga lot bangunan yang dia dah beli. Kalau dia tak ambil, macam mana nak bayar? Padahal sebenarnya rezeki yang halal daripada Allah. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Dia hadis palsu disebut hadis maudhu' satu. Okey. Ada hadis la yu'rafu, hadis yang tak diketahui. Okey. La yasih, tidak sahih. Tidak sahih. Ada satu jenama dia la aslalahu, tidak ada asal. Antara nama lain hadis palsu adalah tidak ada asal. Ya. Tuan-tuan puan, catatkan dalam nota. Kalau kita jumpa seorang budak lelaki kan, kita tanya dia, adik dari mana? Kan? Saya dari sana. Mana mak? Saya memang tak ada mak. Ayah pun tak ada. Memang yatim piatu ke? Tak. Saya memang lahir, tiba-tiba ada kat dunia ni. Alamak. Jadi sepatutnya anak ni dia mesti ada ayah. Ada ibu yang melahirkan dia. Ya. Kalau dia kata dia tiba-tiba muncul, siapa pun tak boleh nak terima. Tak boleh. Demikianlah hadis palsu. Tiba-tiba muncul, tidak ada sanad. Okey. Tidak ada periwayatan, tidak ada jalur periwayatan. Tiba-tiba muncul, tiba-tiba tersebar. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح، المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح
لما حضرنا أبا زهراء Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Terus istiqamah setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah kita dah pun masuk segmen seterusnya. Hafazan dan juga ulang kaji tajwid kita. Kita belajar untuk membetulkan sebutan-sebutan huruf. Mudah-mudahan bacaan kita dapat dipertingkatkan dari sudut kualitinya. Dan Alhamdulillah, dan paling penting kita dapat mengambil pengajaran daripada isi kandungan Al-Quran sempena kita nak melangkah bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan Ramadan Al-Mubarak, salah satu-satunya bulan yang disebutkan namanya Ramadan itu dalam Al-Quranul Karim, yang mana Ramadan, Al-Quran tidak boleh dipisahkan. Bila masuk je Ramadan, kalau kita lihat sejarah-sejarahnya daripada Nabi SAW sampai pada kita hari ini, ulama-ulama dahulu, orang-orang saleh, mereka ambil kesempatan untuk mendalami ataupun bersama dengan Al-Quran dengan sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Itu sebabnya bila kita mendalami Quran Ustaznya, direction Ramadan itu akan jadi lebih jelas lagi berbanding dengan kalau kita tak baca ayat-ayat ni, kita rasa macam Ramadan puasa, kan? Lepas tu apa kaitan dengan negara ini yang ada ramai orang yang terlibat dengan rasuah dan sebagainya, yang suka tipu rakyat, kan? Kita rasa macam tak ada kaitan dengan Ramadan. Tapi bila baca Quran ini, tuan-tuan, kita tahu rupa-rupanya itu adalah tarbiyah. Selagi dijemput kepada Ramadan, kita ada peluang membaiki negara ini dengan Al-Quran, kan? Betul, Masya Allah. Baik, jom kita lihat slide kita yang pertama. Tajuk kita, apakah hukum yang menjadi pilihan kita pada hari ini? Menyempurnakan hukum ikhfa syafawi. Dari dalam ayat yang kita baca tadi, ada satu ikhfa syafawi, itulah di tempat wala ta'kulu amwalakum bainakum. Huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan ada dua, mim mati bertemu dengan ba, ada dua. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Nak kena ikhfa syafawi macam mana? Ikhfa syafawi ini berkaitan dengan mim mati. Di sana kita pernah belajar nun mati dan tanwin. Selesai bab tu. Kan? Kita sebut hukum 5, kan? Dan sana pula ada bicara khusus tentang hukum mim mati sahaja. Yang mana mim mati bila bertemu dengan ba, maka jadilah bacaannya, kita baca secara hukumnya ialah ikhfa syafawi, dengan kita mematikan huruf mim dan memanjangkan huruf mim tu, dengung itu, kerana bertemu dengan huruf ba. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Boleh sama-sama penonton di rumah dan juga di studio. 1, 2, mula. Oleh kerana huruf mim dan juga huruf ba ni dekat. Memang dekat makhraj yang satu. Ba. Cuba sebut ba. Ma. Bu. Mu. Pi. Mi. Kita menggunakan asyafatan. Kita menggunakan kedua-dua bibir ataupun mulut kita menyebut huruf ni. Maka ikhfa, kita matikan huruf mim itu kerana apa? Bertemu dengan huruf ba. Sebab tu disebut sebagai syafawi, kita punya bahagian mulut ataupun dua bibir kita. Dan panjangkan gunnah itu sekadar gunnah itu 2 ataupun boleh juga disebut sebagai 2 harakat. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ikhfa syafawi. Huruf ikhfa syafawi ada berapa? Nak tanya orang Johor dengan orang Perak. Huruf ikhfa syafawi ada berapa? Ada 2 ke 3? 1. Okey, yakin? Pasti Alhamdulillah. Huruf ikhfa syafawi ada 1 je, penonton-penonton sekalian. Ada 1 saja apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka berlakulah ikhfa syafawi, dibaca dengan mematikan mim itu ataupun dipanjangkan gunnahnya
kerana bertemu dengan huruf ba. Okey, hati-hati dan jangan baca secara macam idgham. Bainakum bil mati mesti mim, suara mim tu dijalankan. Suara mim tu gunnah tu, dengung tu dipanjangkan. Sebab dia bukan idgham dan bukan juga izhar. Wala ta'kulu amwalakum payah. Sebab apa? Mim dengan ba tu dekat. Jadi bila dipanjangkan gunnah tu ada ruang untuk kita nak tekan ba. Mim dah tutup mulut dah. Nak tekan ba dalam keadaan memang dah tutup mulut. Kan? Maka dipanjangkan gunnah, mudah untuk kita menekan ba. Kemudian kalimah bil batil tu. Kalimah bil batil kita kena hati-hati pada sebutan ba. Cuba sebut ba. Ba. Orang Arab sebut ba. Dia tak sebut ba. Okey, tetapi dekat sini selepas ba tu ada huruf ta yang tebal. Ramai yang sebut bil batil. Bil batil. Sepatutnya bil batil. Bil batil. Sebut. Bil batil. Jaga ba. Hati-hati pada ba supaya ba tu tak bunyi ba. Kerana apa? Dipanggil terpengaruh dengan huruf selepasnya ta yang tebal tu bil batil. Bil ba. Ramai kadang-kadang saya pun tersilap juga. Bil batil. Sebab takut pada ta tu ba pun terangkat sekali. Sepatutnya kekalkan ba. Bil ba. Okey. Wala ta'kulu amwalakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam. 1, 2 mula. Sekali lagi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada sebahagian dibaca wala ta'kulu, diturun sikit suara kat situ. Ada sebahagian saya dengar wala ta'kulu. Bunyi lain sikit tak nampak. Okey, kalau kita sekatakan bunyi tu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. وتدلوا بها إلى الحكام. وتدلوا بها إلى الحكام. Baik, ulang daripada awal. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. وتدلوا بها إلى الحكام. Wala ta'kulu amwalakum, janganlah kamu makan harta kamu bainakum, sesama kamu bil batil, dengan cara yang salah, batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Okey, sekarang baca tanpa melihat mushaf. Okey, cuba, tapi suara nak kena kuat
Kalau salah memang masuk dalam TV ni. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okey. Wa tudlu biha ilal hukam. Masya Allah. Lagu Nahwan Safas. Masya-Allah. Baik, Ya, kita nak Alhamdulillah. berehat seketika. Kita kembali selepas ini My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهنا وارزقنا تلاوته. Ketika mana berlakunya penyakit ataupun wabak yang besar itu, adakah itulah solat tu dibolehkan ataupun tidak, bagaimana? Okey, baik. Yang ni sebenarnya satu soalan yang memang biasa ditanya. Iaitu pada awal-awal COVID dulu, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, yang mana sebahagian besar daripada masjid, bukan sebahagian besar, maknanya semua masjid dalam negara ni ditutup. Dan dia bukan dilakukan di Malaysia sahaja, bahkan di seluruh dunia Ustaz Husaini. Saya ingat dekat Mesir tu ada macam satu demonstrasi depan masjid, orang solat juga. Walaupun masjid dikunci, kerana pada mereka dia kata solat jemaah ni perkara yang wajib, kita kena solat juga macam mana pandemik pun yang berlaku. Tapi bila kita perhatikan dalam hadis, kalau kita ikutkan, kalau nak tengok betul tak berlaku ataupun ada tak berlaku pandemik pada zaman Rasulullah, kita perhatikan tidaklah ada secara langsung disebutkan mengenai pandemik, tetapi ada kelonggaran yang diberikan dalam Islam. Boleh kita solat berjemaah di rumah, sekalipun pada arahan asal tadi memang kita diminta untuk solat واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Mari kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 188, dan sebentar tadi tuan-tuan sudah pun membaca ya di studio yang berada di rumah ayat 188 dan sudah pun menghafal sebahagiannya Ustaz Tirmizi ya. Yang kita ingin mengulang ayat 188 ini kerana ia adalah satu amaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Imam As-Sa'idi menyatakan ada lima kefahaman paling kurang pada memahami bagaimana seseorang itu boleh memakan sesuatu harta itu secara batil. Namun kita baca dahulu ayat 188 ini untuk pastikan semangat daripada Ramadan ini, kita akan memastikan ayat 188 ini diberi perhatian, dan kita mendoakan bagi negara ini, pemimpin-pemimpin yang ada ataupun bagi mana-mana syarikat yang berbisnes memahami ayat ini sebenar-benarnya sebelum masuk sebagai ahli bisnes ataupun dipilih sebagai pemimpin. Sama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام
من أموال الناس بالإثم لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-188, apabila kita memahami perkataan al-batil itu, ya, yang pertama ialah kalau seseorang itu mengambil dengan cara merampas, mencuri ataupun menipu, ya, ataupun mengenakan sesuatu charge, ya, tambahan kepada sesuatu. Itu yang pertama. Batil yang kedua ialah mengambil dengan cara tukar ganti yang haram seperti akad riba ataupun perjudian, Ustaz, ya. Maksudnya kalau katakan judi itu dia memang hasilnya tetap juga haram, ya, tidak boleh dibersihkan pun, ya. Kalau katakan ada yang kata kita perlu membina negara ini dengan hasil judi, sebenarnya ia adalah harta yang batil dan perlu difahami sebenarnya tadi, Ustaz, ya. Maksudnya kalau nak jadi ahli bisnes ataupun nak jadi pemimpin, ayat 188 ini kalaupun kita tak check dia punya Quran, dia punya puasa, solat dia, kena check dia faham tak tentang konsep jangan makan harta secara batil bagi pemimpin yang akan dipilih ataupun yang sudah pun dipilih. Jadi yang kedua, riba ataupun judi ataupun sumber-sumber daripada perkara yang haram itu tetap perkara yang tidak membawa berkat kepada negara ataupun sesuatu organisasi. Yang ketiga, mengambil dengan cara scam, penipuan, pemalsuan dalam urusan jual beli, sewaan. Yang keempat, termasuk juga kalau dia upah orang, ya, upah tetapi dia tak buat kerja pun, Ustaz. Dia buat macam-macam orang, jawatan A, B, C, D tapi tak buat kerja pun. Itu juga adalah satu sumber batil. Selain itu, Imam Sa'idi menjelaskan ambil upah atas ibadah-ibadah dan perbuatan ketaatan. Dia sembahyang tahajud pun, Ustaz, kena bayar. Oh. Dia sembahyang tahajud, tolong bayar saya, ya, nanti Allahu Akbar, saya akan tahajudkan awak. Tak ada, ya. Tapi poinnya, perkara-perkara pelik-pelik ini boleh berlaku dan ada yang pernah berlaku pun, ya, dan perkara ini juga dianggap sebagai batil, ya, kerana ini amal ibadah itu khas untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak perlu diupah, ya, untuk melaksanakan solat, ya, sebagaimana yang dinyatakan contoh di sini. Dan yang kelima, mengambil harta zakat, sedekah, wakaf, wasiat oleh orang yang tiada hak daripadanya. Pasal saya rasa free money, easy money, terus dia apply, minta daripada pejabat zakat dan terus nanti dapat masuk RM500 ataupun daripada kerajaan, saya isytiharkan saya ni B40 agar saya dapat 500 sebulan contohnya, padahal sebenarnya tidak layak untuk mendapat. Itu juga adalah harta yang batil. Dan kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala kita terjauh. Dan perkara yang kedua, bahagian kedua, watudlu biha ilal hukam, dinyatakan oleh Ibnu Ashur. Hukam itu hakim ataupun orang yang ada kuasa. Ya. Tapi lebih daripada itu, macam mana orang ini boleh pula letak baldi, letak duit sampul kepada hakim tersebut? Dia berkenalan, Ustaz. Dia dah berkenalan awal dah. Ya. Jadi apabila kita ada orang-orang yang berkuasa, sehingga kan Imam Ibn Ashur menyatakan kita kena pastikan kawan-kawan kita itu kalau dia dah naik jawatan, kurangkan interaksi bersama mereka. Khawatir kalau interaksi itu membawa kepada harta ataupun projek-projek yang tidak sah. Ya, biarkan dulu kita kawan, Ustaz, kan, tapi bila dia naik jawatan, kita kurangkan bercakap bab-bab projek, bab-bab duit. Kalau nak bagi salam apa khabar tu tak ada masalah. Kerana apa? Kerana khawatir nanti dia bias. Dia kata, tak apalah, bagilah. Saya kenal kawan saya ni, dia kalau buat projek memang terbaik. Padahal tak pun, tidak mengikut kepada prosedur yang benar, dan itu boleh menjadi sumber rasuah kepada ataupun sumber batil dalam kehidupan. Dan apabila di hujung itu Allah menyatakan wa antum ta'lamun, menarik perkataan ini, Ustaz, ya. Rupa-rupanya orang yang merasuah, yang scam ni, dia kata bahawa saya tak tahulah duit tiba-tiba masuk akaun saya. Kan? Ataupun dia masuk mahkamah, saya tak tahu tiba-tiba ada 2 juta, 2 bilion masuk dalam akaun saya. Perkataan itu sebenarnya memang daripada dulu lagi, memang orang selalu yang scammer dan penipu ini, memang perasuah ni memang suka cakap begitu, Ustaz. Dia kata dia tak tahu, Allah kata wa antum ta'lamun. Kamu sebenarnya tahu. Kamu benar tahu. Kalau sekali tu tak tahu tu kira okey, Ustaz, ya. Tapi perasuah ni dia tak tahu tu mungkin masa RM5. Tapi kalau dah 500, 5 juta itu bukannya dia
dia tak tahu. Dia memang dah tahu dah, cuma dia cuba menafikan ketika di mahkamah ataupun ketika di khalayak ramai. Jadi kalau kita jumpa orang-orang yang kata dia dapat sumber-sumber pendapatan tambahan tak sah dan dia kata tak tahu, sebenarnya Allah telah merakamkan bahawa wa antum ta'lamun. Moga-moga dengan jiwa takwa Ramadan kita terjauh daripada amal dosa yang dinyatakan ini dan membawa pada resolusi yang kita ingin perhatikan bersama. Iaitu resolusi pertama kita, jujur dengan urusan transaksi harta dalam kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak menindas dan merampas hak orang lain secara zalim. Ya, 5 kategori yang diberikan oleh Imam As-Sa'idi sebentar tadi. Dan yang ketiga, tidak menyogok ataupun memberi rasuah kepada hakim ataupun mereka yang berkuasa, ya, pejabat ketua pejabat daerah ke ataupun kadang-kadang officer kat depan tu je Ustaz, kan, guard saja dapat rasuah. Jadi bagi semua tahap pekerja di peringkat kerajaan ke swasta dan sebagainya, kita tahu bahawa harta di sisi Allah yang halal itu adalah lebih kita perlukan. Itulah takwa yang kita bina terutamanya pada bulan Ramadan. Dan cabaran ini akan melanda dari masa ke semasa makin kuat, tapi gunakan Ramadan untuk kita membina kekuatan jati diri takwa dan kita doa bersama pada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. وأعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. Ya Allah, berkatilah diri kami, Ya Allah, berkatilah harta yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi baik, Ya Allah. Berkatilah anak-anak zuriat keturunan kami, Ya Allah. Berkatilah akan waktu-waktu kami, Ya Allah. Berkatilah akan keadaan-keadaan kami, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki Kau berkati kepada kami, Ya Allah, dan berilah kepada peluang kepada kami untuk kami bertemu dengan bulan yang mulia, Ya Allah, bulan Ramadan Al-Mubarak, dan berilah kekuatan kepada kami untuk kami melakukan amal saleh, tilawah Al-Quran, berqiyam dan berpuasa di siang hari, Ya Allah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amalan-amalan saleh, mendekatkan diri kami kepadamu, Ya Allah. Bebaskanlah kami semua daripada kemurkaan azab neraka-Mu, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjelang Ramadan ini, kita mendapat takwa. Bagaimanakah mendapat takwa? Kita bersyukur dengan harta gaji yang ada dan kita diberikan rushd, hidayah daripada Allah. Yang ini tak betul, saya tolak kebatilan dan saya akan ambil kebaikan ataupun yang hak. Itulah takwa yang dibina sehingga ayat 187. Dan kita harapkan Ramadan bukan sekadar satu festival Ustaz, ya, bukan sebagai satu temasya, tetapi ia adalah bulan mendidik kepada umat Islam menjadi pejuang kepada keadilan, kepada yang hak dan menolak perkara yang batil di dalam kehidupan. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk kita memahami ayat yang muncul selepas ini berkaitan dengan haj. Apa kaitan puasa, Ramadan, rasuah dan juga haj dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين